Selamat sejahtera. Nama saya Syamala Balasubramaniam, pelajar khusus KPP 4023, aplikasi pendidikan psikologi. Mari kita tengok apakah itu attention deficit hyperactive disorder atau ringkasnya ADHD dalam kalangan kanak-kanak. Topik ini dipilih kerana ADHD merupakan salah satu isu perkembangan yang sering dibincangkan dalam bidang psikologi pendidikan, terutamanya berkaitan dengan pembelajaran dan tingkah laku murid. Objektif kajian ini adalah untuk mengemak dan menggabungkan bukti sedia ada yang berkaitan dengan hubungan antara kesihatan mental ibu bapa dan risiko ADHD pada kanak-kanak. Ini termasuk faktor seperti kemurungan, kebimbangan, tekanan serta penggunaan ubat anti-depression oleh ibu bapa. Dengan kata lain, pengaji ini memahami sejauh mana keadaan emosi dan mental ibu bapa boleh mempengaruhi perkembangan anak, khususnya dari aspek ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah satu gangguan perkembangan neuro yang mempengaruhi cara individu mengawal perhatian, tahap aktiviti dan tindak balas mereka. Individu yang mempunyai ADHD biasanya sukar untuk memberi tumpuan dalam tempoh yang panjang, sering bertindak secara impulsif dan cenderung untuk menjadi hyperaktif. ADHD bukan sekadar masalah tingkah laku biasa, tetapi ia berkaitan dengan fungsi otak dan memerlukan pemahaman yang mendalam serta intervensi yang seterusnya. Mari kita lihat tanda-tanda dan gejala ADHD yang biasanya dapat dilihat pada kanak-kanak. ADHD mempunyai beberapa ciri utama yang perlu kita kenal pasti untuk memahami keadaan ini dengan lebih jelas. Gejala pertama ialah hyperaktif. Kanak-kanak yang hyperaktif menunjukkan tingkah laku yang terlalu aktif. Mereka sukar untuk duduk diam, sentiasa bergerak ke sana sini dan sering bercakap secara berlebihan. Contohnya, semasa belajar, mereka mungkin bangun dari tempat duduk tanpa sebab atau mengganggu rakan yang lain. Kedua, gejala tidak berfokus. Kanak-kanak yang tidak berfokus sukar memberikan tumpuan dalam jangka masa yang panjang. Mereka mudah terganggu oleh persekitaran, sering lupa apa yang diarahkan dan kadang-kadang tidak mendengar dengan betul. Keadaan ini boleh memberi kesan kepada prestasi mereka dalam pembelajaran dan aktiviti. Gejala ketiga ialah impulsif. Impulsif bermaksud bertindak secara tergesa-gesa tanpa memikirkan akibatnya. Kanak-kanak ini mungkin memotong percakapan orang lain, tidak sabar menunggu giliran dan mudah marah. ADHD boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, antaranya termasuk penggunaan anti-depression semasa kehamilan, faktor genetik, stres pranatal dan kemurungan. Faktor-faktor ini boleh meningkatkan kemungkinan kanak-kanak mengalami. Berdasarkan maklumat kajian, kemurungan ibu bapa merupakan faktor paling tinggi dengan 40%, diikuti stres dan kebimbingan sebanyak 30%, gangguan personality antisosial 20% dan penggunaan anti-depression 10%. Ini menunjukkan kesihatan mental ibu bapa memainkan peranan penting dalam perkembangan ADHD pada kanak-kanak. Mari kita lihat teori yang berkaitan dengan kajian ini. Menurut teori konflik oleh Karl Marx, ketidaksamaan sosial dan tekanan dalam struktur masyarakat boleh mempengaruhi tingkah laku individu. Tekanan individu seperti masalah kewangan dan kemiskinan meningkatkan stres dalam keluarga. Apabila masyarakat tidak menyediakan sokongan yang mencukupi, risiko masalah kesihatan mental termasuk ADHD. ADHD memberi kesan yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia boleh menjejaskan prestasi akademik dan pembelajaran, hubungan sosial serta keharmonian keluarga. Selain itu, meningkat ke tahap dewasa, ADHD boleh mempengaruhi kerjaya dan pekerjaan. Individu mungkin mengalami kesukaran menyiapkan tugas, kurang fokus dan mudah tertekan di tempat kerja, sukar mengatur kehidupan harian dan memberi kesan kepada kesihatan mental dan emosi. Mari kita tengok cara untuk mendiagnosis ADHD. Pakar perubatan atau psikologi akan melalui proses yang sistematik.
Langkah pertama ialah penilaian sejarah perkembangan dan perubatan bagi mengatasi faktor risiko. Kemudian, temu bual dan pemerhatian dilakukan dengan ibu bapa, guru dan penjaga untuk memahami tingkah laku kanak-kanak. Soal selidik tingkah laku diberikan bagi menilai simptom seperti masalah tumpuan, hiperaktif dan impulsif. Akhirnya, diagnosis dibuat berdasarkan kriteria DSM-5 atau ICD-10. Proses yang lengkap ini penting bagi memastikan individu ADHD menerima rawatan dan sokongan yang tepat. Rawatan ADHD. Rawatan ADHD memerlukan pendekatan menyeluruh. Pertama, sokongan ibu bapa penting untuk membimbing dan menyediakan suasana rumah yang teratur dan penuh kasih sayang. Kedua, terapi psikologi seperti terapi tingkah laku membantu mengurus emosi dan meningkatkan kawalan diri. Ketiga, rawatan perubatan melalui ubat stimulan atau non-stimulan bagi meningkatkan fokus dan mengurangkan hiperaktif. Akhir sekali, sokongan pihak sekolah diperlukan untuk menyediakan strategi pembelajaran yang sesuai. Dengan gabungan ini, kanak-kanak ADHD dapat berkembang dengan lebih baik. Terima kasih kerana sudi mendengar dan memberi perhatian. Semoga maklumat yang disampaikan dapat memberi kefahaman dan membantu kita semua dalam menyokong individu yang mempunyai ADHD. Sekian, terima kasih.